TV KPM. Cahaya matahari menyilau mata, rasa perdeh berusaha menahan. Lafaz bismillah pembuka kata, gelanggang pertandingan segera dimulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha Tuan Pengetua, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, barisan pencadang, guru-guru dan rakan murid sekalian. Terlebih dahulu, kami barisan pembangkang tetap berpendirian bahawa tajuk perbahasan kali ini tidak tepat. Sepatutnya berbunyi, dasar langit terbuka lebih banyak mendatangkan keburukan. Terlebih dahulu, izinkan saya. Hai Ria. Hai cikgu. Sedang buat apa tu? Saya sedang berlatih perbahasan cikgu. Macam susah je cikgu. Oh ya ke? Jom Ria masuk kelas saya. Okey, jom. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Dan hari ini kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 bagi petah bicara tantun, dan untuk itu saya ingin menjemput guru kita pada hari ini, Cikgu Hasfariza. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar ya? Khabar baik. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat Ria. Okey cikgu, kalau ikut gimmick kita pada hari ini, adakah ada kaitan dengan kita punya sesi pembelajaran pada hari ini cikgu? Pasti ada Ria. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini ialah petah bicara, spontan dan juga santun. Maknanya murid perlu berbicara secara spontan. Maksudnya bila dia dapat sesuatu maklumat tu Ria, dia perlu beri respon secara spontan. Tapi dalam masa yang sama, masih lagi mementingkan aspek kesantunan berbahasa. Sebab tu saya kata apa yang Ria tunjukkan tadi tu dalam aktiviti perbahasan tu, sebenarnya aktiviti tu adalah salah satu tajuk yang terkandung dalam mata pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik, itulah sedikit pendahuluan daripada cikgu, dan kita nak berkenalan dahulu dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini di Google Meet cikgu. Okey, daripada sekolah menengah kebangsaan Kampung Soeharto. Okey, kita boleh saksikan murid-murid. Kita ada Muhammad Nabil, Muhammad Firdaus. Boleh lambai? Okey, ada Nur Hanani Rosli. Lambai sikit. Okey, ada Nur Syafina Nordin. Dan juga Muhammad Nasrul Haziq Abdul Karim. Okey, nampak ceria murid-murid kita pada hari ini cikgu. Ya, dan sedang cuti sekolah kan Ria? Ya, betul. Dan saya pasti mereka juga sudah tidak sabar memulakan sesi pembelajaran hari ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Ria. Baiklah, untuk sesi pembelajaran pada hari ini, standard kandungan yang dipilih ialah mendengar, mengenal dan menyebut perkataan. Ya, perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Itu adalah standard kandungannya. Seterusnya kita beralih kepada standard pembelajaran yang menjadi fokus tajuk pengajaran pada hari ini ialah 1.1.1, iaitu mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Dan untuk hari ini, murid-murid sekalian, saya akan fokuskan kepada satu sahaja, iaitu perbezaan makna dan juga fungsi perkataan. Maksudnya kita tak sentuh menyeluruh lah untuk sesi pada hari ini ya. Okey, seterusnya ini ialah objektif pembelajaran pada hari ini. Objektifnya yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti perkataan yang berbeza makna dan juga fungsi berdasarkan bahan yang didengar. Kena faham tu, bahan yang didengar ya, bukannya berdasarkan bacaan. Okey, seterusnya objektif kedua yang kita ingin capai pada hari ini ialah
murid dapat berkomunikasi, iaitu secara lisan dengan menggunakan perkataan. Ini yang saya sebut tadi tu. Ya, perkataan yang berbeza makna dan fungsi dalam bentuk komunikasi lisan yang dipilih. Maknanya sini, ya, murid-murid dan juga Ria, kita ada beberapa jenis komunikasi. Baik, ni ada sikit persoalan ni, ya, ada sedikit persoalan. Apakah bentuk komunikasi yang anda tahu? Cuba fikirkan seketika dalam masa 2-3 saat. Baik, komunikasi yang biasanya ada dalam komunikasi lisan ialah kita ada temu ramah, ya, kita ada ceramah, kita ada taklimat dan juga perbahasan. Yang pengacara kita buat tadi tu, ya, tentang perbahasan. Yang di sebelah sini pula merupakan perbualan, penceritaan, penerangan dan juga tunjuk cara. Secara mudahnya, komunikasi lisan ini terbahagi kepada dua, iaitu secara formal, maknanya ada formatnya. Seperti Ria baca, berlatih tentang perbahasan tadi, ada kata-kata aluan, ya, ada penyataan tajuk dan sebagainya. Di sebelah sini pula merupakan komunikasi lisan tidak formal. Maknanya kita secara santai sahaja. Kita berbual, kita bercerita, kita memberi penerangan kepada pihak lain ataupun kita tunjuk cara. Ini yang akan kita cuba tunjukkan dalam slot pada hari ini, ya. Baik, seterusnya, inilah yang saya sebutkan tadi tu. Apa itu temu ramah? Temu ramah ni ialah soal jawab antara pemberita surat khabar dengan seseorang untuk mendapatkan berita atau mewawancara atau temu bual. Rasanya Ria ni dah mahir lah tentang temu ramah ni, ya. Okey, seterusnya ceramah. Ya, ceramah pula merupakan ucapan tentang sesuatu perkara, ya, yang melibatkan ilmu pengetahuan, ya, ataupun kita kaitkan dengan syarahan. Kalau di kaca TV tu selalu kita lihatlah, ya, ada syarahan agama dan sebagainya. Baik, perbahasan ni ialah perdebatan. Ni yang kita katakan perlunya ada teknik ataupun cara yang sesuai untuk kita melaksanakan aktiviti ni, sebab memerlukan pertukaran fikiran, ya, mengenai apa? Mengenai sesuatu perkara. Kalau tadi Ria tajuknya ialah tentang dasar langit terbuka, kan? Jadi ada sesi perdebatan, sama ada nak bersetuju ataupun tidak bersetuju. Seterusnya ialah taklimat, iaitu penerangan ringkas tentang sesuatu perkara. Baik, kita teruskan dengan komunikasi lisan secara tidak formal pula. Apa dia yang kita boleh faham tentang komunikasi lisan secara tidak formal? Okey, pertama, perbualan. Perbualan ni mesti ada dua pihak ataupun lebihlah, bergantung pada situasi ataupun konteks. Contoh, percakapan tentang sesuatu perkara. Misalnya, jika semalam kita ada banjir kilat di sekitar Kuala Lumpur, saya akan berbual dengan Ria tentang perkara tersebut. Ria balik rumah pukul berapa, ya? Lepas tu Ria pun akan respon apa yang saya tanyakan. Maksudnya sesi dua hala. Sering berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Okey, seterusnya penceritaan. Ni perihal menceritakan cara. Kalau kita di sekolah, biasanya kita akan cerita bagaimana kita nak melakukan sesuatu perkara tu. Contoh penceritaannya, katalah dia nak menceritakan tentang watak yang ada dalam sesebuah novel. Maka perlulah ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu dimulai ketika sesi tersebut. Baik, seterusnya ialah penerangan. Yang ni menarik. Ya, yang ni menarik. Penerangan ni ialah penjelasan ataupun hal. Jika kita lihat, ya, di stesen televisyen seringkali dipaparkan tentang iklan. Iklan-iklan yang tujuannya untuk memberi penerangan kepada pihak lain supaya mereka berminat untuk membeli sesuatu produk ataupun menambahkan pengetahuan tentang sesuatu perkara. Itu adalah tentang aktiviti penerangan. Dan akhir sekali ialah tunjuk cara. Maknanya, murid perlu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memberitahu cara-cara membuatnya. Okey, ada ejaan sikit, ya.
Okey, kita tanda sikit kat situ. Cikgu BM ni dah biasa dah. Ya, ada ejaan sikit memberitahu cara-cara membuatnya. Maknanya sambil-sambil tunjuk cara, murid akan beri penerangan. Ada dua perkara lah yang akan berlaku dalam masa tersebut. Baik. Okey, ini merupakan salah satu inovasi yang saya laksanakan untuk memudahkan murid-murid melaksanakan aktiviti komunikasi lisan. Jika pada awal tadi Ria pun tanya, susahlah cikgu sebenarnya kita nak melaksanakan aktiviti perbahasan ni. Sebenarnya mudah sahaja Ria. Ya, perlukan latihan, perlukan pengetahuan dan kena jaga kesantunan berbahasa. Okey, dalam hal ni saya beri sikitlah pengenalan tentang tantun. Apa itu tantun? Okey, tantun ni merupakan aktiviti yang dijalankan dalam kemahiran mendengar. Maknanya murid kena dengar bahan tersebut dan kemudian mereka perlu bertutur. Maknanya memberi respon lah. Jika dulu semasa KBSM perkara ini kurang ditekankan, bukan tak ada kurang ditekankan. Tetapi dalam pelaksanaan KSSM, aktiviti ini ataupun kemahiran ini sangat-sangat penting. Yang mana kita nak melatih murid, bila dia dengar sesuatu bahan, dia boleh beri respon, iaitu dengan bertutur. Okey, aktiviti ini juga memerlukan murid bertutur secara spontan. Maksudnya selepas diperdengarkan audio ataupun bahan, mereka akan beri respon berdasarkan soalan daripada gurulah. Dan seterusnya, mereka perlulah santun. Maksudnya kena susunlah kata-kata. Tak boleh sembarangan ya Ria. Sebabnya kita nak jaga keterampilan berbahasa. Okey, seterusnya tantun ni, sebenarnya tantun ni apa? Akronim daripada perkataan spontan. Maknanya saya ambil akhiran ini. Ya, spontan dan juga santun. Santun. Kita buat akronim akhiran. Ada sikitlah unsur tata bahasanya. Okey, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih murid supaya bertutur secara spontan. Maksudnya dapat je bahan, dia teliti bahan tersebut, dia analisis bahan tersebut dan dia akan bertutur secara spontan. Namun masih lagi memelihara kesantunan berbahasa. Sebab itulah wujudnya perkataan spontan dan santun. Okey, seterusnya bahasa Melayu ni sebenarnya kita ada 3 objektif sebenarnya, iaitu kebolehpasaran, kebolehgajian dan juga keterampilan berbahasa. Jadi untuk lengkapkan 3 perkara ini seperti yang dihasratkan, murid perlulah ada inilah kemahiran bertutur. Maksudnya untuk mereka memasuki alam pekerjaan, untuk melanjutkan pelajaran, mereka boleh pasarkan diri mereka. Itu yang sebenarnya yang dihasratkan. Okey, dan pelbagai komunikasi lisan ni lebih kepada aktiviti-aktiviti yang saya terangkan tadi. Okey, seterusnya ini perkara-perkara yang kita perlu beri perhatianlah ketika bertutur ataupun melaksanakan petah bicara spontan dan santun. Yang pertama dari segi sebutan. Sebutan mesti jelas. Kan bila kita menyampaikan sesuatu maklumat, sebutan tu perlu jelas. Dan perlu juga ada intonasi. Sebab tu jika Ria lihat tadi dalam teks perbahasan ada alunan tinggi rendah. Lenggoknya, ada hentian seketika yang perlu kita laksanakan. Okey, ejaan dari segi penyampaian tu, ejaan tu tak ada masalah lah ya. Tetapi untuk fokus pada hari ini, kita ada perkataan yang beza makna dan fungsi. Jadi ada ejaan, contoh telur dengan telor. Ejaan tak sama. O dengan U kan. Sebutan yang yang boleh mengelirukan murid. Okey, seterusnya kena jaga aspek tata bahasa, dan untuk nampak lebih cantik, santun itu perlulah diterapkan dengan
elemen peribahasa. Okey. Baiklah, itulah dia penerangan daripada Cikgu Hasfariza mengenai komunikasi lisan, dan saya pasti murid-murid sudah pun berlatih sebenarnya Cikgu. Okey, untuk secara spontan dan masih lagi menjaga kesantunan bahasa kita. Ya, Okey, kita kembali lagi selepas ini berehat dahulu sebentar dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Petah Bicara Tantun. Okey, tadi kita dah pun pelajari komunikasi lisan dan sekarang kita nak teruskan dengan Cergaskan Dirimu. Ayo Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Baik, murid-murid yang berada dengan saya sekarang ni secara maya melalui Google Meet dan juga murid-murid yang berada di rumah, jom sama-sama kalau anak murid-murid sekalian saksikan, anak murid saya hari ini semua pakai baju sukan, baju sukan sekolah masing-masing sebab kita nak kenakan dengan tema kita pada hari ini, iaitu cergaskan dirimu. Ya, cikgu je pakai baju kurung. Baik, untuk slot cergaskan dirimu ini, murid-murid akan mendengar bahan daripada QR code yang ada dalam buku teks. Rujukannya, murid-murid yang bersama dengan saya pada hari ini, ialah muka surat 3 dan juga muka surat 4. Buku teks tingkatan 5. Okey, jom kita dengar audio bahan 1. Silakan. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza? Kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam. Saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya, saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat 2 jam sebelum tidur. Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam. Tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap hari untuk menurunkan. Okey, baik Cikgu. Berdasarkan kita dah mendengar bahan pertama tadi, apa yang mungkin Cikgu boleh sampaikan? Okey, saya nak minta anak murid saya lah yang berada dekat Google Meet ni untuk memberi respon terhadap bahan yang diperdengarkan tadi tu. Silakan, siapa? Kita tak biar tuju pada siapa, kita tengok siapa agaknya yang volunteer nak respon terhadap bahan yang didengarkan tadi tu. Mungkin boleh angkat tangan Ya, dan boleh berikan jawapan. Dengan izin angkat tangan. Okey, silakan murid-murid. Tengah berfikir ni Cikgu. Agaknya belum sampai lagi kot arahannya. Mungkin saya boleh memilihlah Nur Syafina. Safina, agaknya apa ya? Oh, dah bulat mata Safina. Safina, agaknya apa maklumat yang awak dengar tadi tu dalam bahan 1? Mereka memilih untuk bersenam di gimnasium untuk memiliki badan yang ideal. Betul lah tu, sebab tadi ada sebutkan kenapa Fariza ni, kebetulan nama sama kenapa Fariza ni memilih untuk bersenam di gimnasium. Okey, yang lain ada tak yang nak beri respon terhadap bahan yang diperdengarkan tadi, bahan 1? Okey, mungkin kita boleh tanya adik Muhammad Nabil, silakan. Nabil? Nampak macam tengah bersenam tadi. Apa yang saya dapati daripada maklumat tadi,
kita perlulah lakukan sesuatu mengikut kemampuan. Ya, tepat sekali. Ukur baju di badan sendiri. Maknanya nak melibatkan diri dalam aktiviti gimnasium ni, Arya, memerlukan kalau di tempat-tempat tertentu berbayar gimnasium ni. Betul. Tetapi di tempat-tempat tertentu disediakan secara percuma. Mungkin ada tadi dalam bahan kita disebut disediakan oleh NGO. Maknanya untuk kemudahan penduduk setempat. Baik, kita teruskan dengan memperdengarkan bahan yang kedua. Silakan. Okey. Salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Aktiviti bersenam seharusnya diamalkan oleh setiap orang. Dengan cara ini, kita boleh mengeluarkan toksik di dalam badan melalui peluh. Kita boleh bersenam di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, bersenam di taman mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, kita bukan sahaja dapat mencerdaskan badan tetapi turut menenangkan fikiran. Bersenam di persekitaran alam semula jadi boleh memberikan kesejahteraan mental kerana kita ditemani tumbuh-tumbuhan hijau. Di samping itu, udaranya segar dan bebas daripada hiruk pikuk kesibukan. Oleh itu, kita boleh bersenam dalam keadaan yang tenang. Selain itu, badan kita akan terdedah kepada sinaran matahari terutama pada waktu pagi. Cahaya matahari pada waktu ini kaya dengan vitamin D serta oksigen yang sememangnya amat diperlukan oleh badan. Walau bagaimanapun, jika keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita tidak boleh bersenam di taman. Saudara dan saudari, di taman ini kita boleh bersenam mengikut kemampuan dan kegemaran kita. Sebagai contoh, sekiranya kita gemar akan cabaran dan mahukan intensiti yang lebih dalam senaman, kawasan yang berbukit boleh kita daki. Jika kita lebih suka melakukan aktiviti santai, kita boleh berjoging di sekeliling taman. Kita juga boleh mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman ini. Demikianlah sedikit penerangan daripada saya. Sudahkah saudara dan saudari bersedia? Ayo, kita bersenam. Baik, itulah dia bahan dua kita pun dengarkan tadi. Masih lagi dalam Cergaskan Dirimu. Jadi cikgu, mungkin ada pertanyaan kepada murid-murid ataupun cikgu ingin membuat ulasan terlebih dahulu? Ya, betul. Tadi berdasarkan bahan yang diperdengarkan, kita dah dengar bahan pertama. Bahan pertama ialah memilih aktiviti riadah di gimnasium. Betul. Bahan yang kedua ialah di persekitaran alam sekitar, maksudnya di taman dan sebagainya. Jadi saya nak minta respon lagi sekali lah daripada anak murid saya ni. Siapa agaknya nak beri respon tentang bahan dua yang diperdengarkan tadi? Silakan. Mungkin adik Muhammad Nasrul tadi belum lagi memberikan jawapan. Ya, cikgu. boleh. Silakan, Dek. Berdasarkan bahan audio tersebut, bersenam di luar, kita dapat menikmati menghirup udara yang segar di luar, pemandangan luar. Kita dapat menikmati keindahan, keindahan alam semula jadi sebab kita laksanakan di kawasan taman ataupun tasik dan sebagainya. Okey, Nasrul dia mengangguk sahaja. Ni sebenarnya bila kemahiran bertutur, anak-anak sekalian atau murid-murid, kena ingat kita kena aktif. Kena aktif bertutur, tak boleh bersetuju dengan pandangan orang lain. Betul. Kan? Okey, tak apa, ni baru permulaan. Hanani ada nak tambah tak? Okey. Hanani mungkin boleh berikan jawapan untuk sikit bahan respon dua tentang bahan dua. Bersenam selain bersenam di gimnasium, bersenam di luar juga dapat memberikan pencapaian apa yang kita mahu. Maknanya bersenam tu tak adalah nak tetap sangat kan kat gimnasium je. Maknanya kat luar pun kita boleh bersenam juga. Okey, secara mudahnya pilihan. Ada pilihan. Maksudnya nak bersenam ni boleh dilaksanakan sama ada di gimnasium ataupun di luar. Mana-mana satu yang sesuai lah. Okey, baik. Dan mungkin cikgu boleh berikan markah kepada murid-murid yang dapat menjawab soalan tadi cikgu. Berapa markah agaknya? Kalaulah kita nak beri markah kan Ria, ni baru suam-suam kuku ni. Sebab mereka ni belum lagi diperkenalkan dengan aktiviti spontan dan juga santun kan. Sepatutnya aktiviti spontan dan santun ni nak cantiknya lah kan. Okey, kita kena aplikasikan
beberapa perkataan supaya penyampaian kita ataupun jawapan yang kita berikan kepada guru kita tu nampak cantik dan tersusun. Kalau lihat tadi anak murid saya terus dia jawab soalan. Betul. Berdasarkan bahan, bagi jawapan yang pendek. Dia ada pendahuluan dia. Ya, cantiknya. Terima kasih cikgu. Kalau nak santunnya kan, terima kasih cikgu. Sungguh bernas soalan yang dikemukakan. Okey, baiklah. Kita pun dah kesuntukan masa. Saya nak anak murid saya, pertama sekali aktivitinya ialah kena kenal pasti perkataan yang fungsinya berbeza. Okey. Dari segi makna dan juga fungsi. Siapa nak beri dulu? Saya tak nak banyak, 2-3 patah perkataan pun okey dah. Okey, kiranya silakan. tadi cikgu berkata bahawa ayat yang mempunyai soalannya tadi cikgu. Perkataan yang mempunyai pelbagai makna dan fungsi. Alright. Saya Okey. contohkan lah macam ni lah. Takut anak murid tak faham kan. Perkataan misalnya alamat. Okey. Alamat ni ada 2 maksud. Alamat yang pertama, alamat tempat tinggal kita lah. Betul. Alamat yang kedua maksudnya ialah petanda. Jadi perkataan tu sama. Tapi makna berbeza, fungsi pun berbeza. Betul. Okey, silakan anak murid saya. Siapa yang nak mulakan? Mungkin boleh angkat tangan. Lepas tu berikan cikgu perkataan. Ya, perkataan yang dikenal pasti daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Cepat, Silakan aktif murid-murid, lah. kena aktif sikit. Aktif, cerdaskan dirimu Okey, kan. Nasrul. Nasrul, sila Nasrul. Perkataan yang saya temui berdasarkan bahan tersebut ialah perkataan mengizinkan. Okey, apa maksud mengizinkan? Yang Nasrul dapat kenal pasti. Makna pertama bagi perkataan mengizinkan ialah memberi izin. Manakala makna kedua bagi perkataan mengizinkan ialah menyetujui. Menyetujui. Maknanya murid-murid yang berada di rumah boleh buat rujukan melalui pusat rujukan persuratan Melayu. Maknanya hanya menggunakan telefon bimbit saja. Mudah sekarang ni ya Ria. Dan selepas ni pun kita akan PDPR kan. Jadi rujukan kamus ini sangat membantu. Maknanya anak-anak boleh isi perkataan di sini, tekan cari. Kemudian dia akan beri maklumat lah. Okey, seterusnya perkataan yang kedua, silakan. Okey. Silakan Safina. Perkataan yang saya temui dalam petikan 1 dan 2 ialah kemampuan. Okey, apa maksud kemampuan tu Safina? Makna pertama kesanggupan, Okey. yang kedua kekayaan. Kekayaan. Nampak tak? Ada makna yang berbeza. Baik, kita nak kena teruskan dengan aktiviti yang berikutnya ni. Saya nak minta seorang daripada anak murid saya buat satu aktiviti komunikasi lisan yang saya senaraikan banyak tadi tu Ria. Betul. Okey, saya nak aktiviti tunjuk cara. Boleh tak saya nak minta Nasrul pula, Nabil untuk laksanakan aktiviti tersebut. Dan dalam aktiviti ni Ria, Nabil akan masukkan perkataan-perkataan tadi dalam aktiviti tunjuk cara yang akan dilakukan. Okey, silakan Nabil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Pada hari ini saya akan menerangkan cara-cara menggunakan dumbbell. Menggunakan dumbbell. Okey. Nampak tunjuk Nampak, silakan. Silakan Nabil. Okey. Bagus bagus. Okey. Apakah itu dumbbell? Okey. Dumbbell ialah salah satu alat senaman yang ada di gimnasium. Seperti yang saya pegang ni. Langkah-langkah penggunaan dumbbell adalah yang pertama, senaman menggunakan dumbbell boleh dilakukan secara berdiri atau duduk. Yang kedua, pegang dumbbell pada posisi tapak tangan menghadap ke hadapan seperti ini. Kita luruskan tangan lah. Okey, yang ketiga, mulakan gerakan dengan posisi tangan lurus dan gerakkan sehingga ke bahagian dada. Macam ni. Okey. Okey, yang terakhir, lakukan sebanyak 10 sehingga 15 kali. Buat sehingga 2-3 set dan rehat 60 hingga 90 saat untuk setiap set. Dah selesai Nabil?
Nabil pun tak ada penutup juga tu. Maknanya kita masih lagi belum mengaplikasikan aktiviti peta bicara spontan dan juga santun. Sepatutnya Nabil bercakap itu sahaja tunjuk cara tentang penggunaan dumbbell ketika berada di gimnasium ataupun di rumah. Tapi satu usaha yang sangat baik, Ria. Saya nak beri bintang lah kepada Nabil ni. Berapa tu, cikgu? Saya nak beri dia 3 bintang. 3 bintang. Satu permulaan yang baik. Sebabnya siap dengan tunjuk cara lagi. Berpeluh-peluh tadi, cikgu. Ya, betul. Saya pun risau juga sebab Nabil tunjuk cara tu takut berlanggar dengan skrin. Tapi Nabil dah tunjuk, dah berlatih, dah tunjukkan dengan kita dan kita pun boleh faham dan boleh ikutlah. Baiklah. Itulah dia untuk cegahkan dirimu. Terima kasih murid-murid yang mana mengambil bahagian pada hari ini dan kita akan kembali selepas ini untuk kawal sebelum tular. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 untuk peta bicara tantun. Okey, tadi kita dah pun terangkan mengenai cergaskan dirimu dan sekarang kita nak teruskan cikgu dengan kawal sebelum tular. Ya, silakan. betul. Okey, terima kasih Ria. Okey, tajuk untuk seterusnya ialah kawal sebelum tular. Jadi, murid-murid yang berada dengan saya dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah boleh rujuk muka surat 2, 3, 4 dan juga 5. Sebab dalam tu ada QR code yang mengandungi bahan audio. Tapi sebelum tu, saya nak beri sedikit penjelasan tentang apa aktiviti yang kita laksanakan pada sesi sebelum ini. Iaitu, kita mengenal pasti perkataan yang berbeza makna dan juga fungsi. Sebab tu tadi, 2 orang anak murid saya beri 2 perkataan. Iaitu mengizinkan. Satu lagi, kemampuan. Kedua-dua perkataan ini sebenarnya membawa makna yang berbeza. Dan fungsinya, iaitu dari segi penggunaan juga dianggap berbeza. Inilah contohnya, perkara-perkara yang murid-murid perlu ambil tahu. Pertama, perkataan yang melibatkan kata tugas, kata sama makna, kata hubung dan lain-lain. Kalau dari segi istilah, kita boleh lihat kalau fotosintesis maksudnya ialah sains. Bidang sains lah. Kalau tebing tinggi itu ialah istilah daripada mata pelajaran geografi dan sebagainya. Ini contoh rangkai kata. Contoh daripada kata majmuk dan juga rangkai kata setara. Kalau dari segi ungkapan pula, kita mempunyai susunan kata yang mempunyai maksud tertentu. Misalnya, bagai aur dengan tebing. Ada maksud dan fungsinya. Okey, seterusnya, yang saya nak sebut tadi itu, Ria. Anak murid saya masih belum mengaplikasikan, belum cergas lagi ni. Cikgu rasa macam, wah, macam mana ni? Okey, jom anak-anak sekalian, kita sama-sama jayakan aktiviti seterusnya, iaitu spontan dan santun. Dalam tajuk ini, saya nak murid-murid saya mengaplikasikan perkataan-perkataan ini sebagai salah satu cara untuk bertutur secara santun dalam masa yang sama spontanlah daripada bahan yang akan diperdengarkan sekejap lagi. Contoh, pada pendapat saya, menurut pandangan saya, pada hemat saya. Kemudian nyatakanlah apa tajuk yang dibincangkan. Itu sahaja. Dan kita boleh terus dengan QR code, iaitu memperdengarkan bahan satu. Jadi anak-anak dekat Google Meet dengar betul-betul ya. Kat rumah pun boleh dengar juga. Okey. Ayuh kita dengarkan. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah Berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat.
Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes di kompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk Aedes di premis mereka. Kawasan Gunung Kriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian melibatkan denggi di Kedah. Baik, kita dah pun dengarkan bahan satu tadi untuk QR code buku teks kawal sebelum tular. Benda ni dalam buku teks ya cikgu? Ya, betul dia. Okey, maknanya murid memang tak ada masalah lah untuk mengakses maklumat ini. Okey, baik. Dan mungkin ada soalan cikgu nak ajukan kepada murid-murid kita yang cergas hari ini pastinya? Okey, dah mula senyum dah tu, baru nak panaskan badan ya. Baik, dalam bahan satu ni saya nak minta siapa yang boleh beri respon untuk maklumat bahan satu tentang apa sebenarnya? Angkat tangan cepat-cepat. Kena bersedia, kena cergas. Siapakah gerangannya? Boleh kita tengok? Ataupun kita teruskan saja kepada perbincangan, Ria. Kita minta mereka berbincanglah. Kita buat satu aktiviti untuk perbincangan yang mana ada dalam salah satu komunikasi lisan. Boleh tak? Bersedia tak anak-anak murid saya dari SMK Kampung Suharto? Okey, angkat bersedia. Okey, dah bersedia. Okey, kita mulakanlah dengan aktiviti yang pertama. Berdasarkan bahan satu yang kita perdengarkan tadi, saya nak awak semua berbincang tentang perkara yang diperdengarkan tadi tu. Silakan. Siapa pemulanya? Baik. Dah angkat tangan dah. Macam dua-dua angkat tangan pula Kita ada Hanani. Dan sebelum tu Ria, sebelum mereka mulakan, saya nak minta Ria buat penghakiman sikitlah. Boleh. Kita nak beri markah kepada saya bab bagi markah ni kepada mereka seorang yang sangat strict cikgu. Ya ke dengar tu ya. Jadi murid-murid kena buat betul-betul supaya dapat markah penuh yang tinggi pada hari ya, ini. Betul. Okay? Kita guna borang yang kedua Ria. Okey, baik cikgu. Okey. Silakan, boleh mulakan sesi perbincangan tapi markah secara individu tau. Jadi kita nak Hanani tadi ya cikgu? Ya, Hanani yang angkat tangan tadi. Okey, silakan Hanani. Saya mulakannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu penularan wabak denggi. Denggi merupakan penyakit bawaan nyamuk yang disebabkan oleh virus denggi. Gejala demam denggi ialah demam panas, sakit otot, sakit kepala, muntah dan juga ruam pada kulit. Rakan-rakan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan punca kes denggi semakin meningkat dan langkah untuk menanganinya. Baiklah, marilah kita merungkai bersama-sama punca merebaknya wabak denggi ini. Apakah pandangan saudara Nasrul tentang punca merebaknya wabak denggi ini? Terima kasih saudari Hanani. Menurut pandangan saya, punca wabak denggi ini merebak adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan. Mereka suka membuang sampah di merata-rata tempat sehingga menyebabkan sampah tersebut menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Contohnya, air yang bertakung di dalam ting kosong dan tayar yang terpakai yang tidak ditanam. Kesannya, nyamuk Aedes akan bertelur dalam air jernih yang bertakung dalam tin atau tayar. Izinkan saya ingin memberi pandangan tentang punca wabak denggi meningkat. Antara puncanya ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang, sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak mengurus kebersihan persekitaran rumah. Baiklah rakan-rakan sekalian, apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani penularan wabak denggi ini? Silakan saudara Nabil. Pada pendapat saya, semburan kabus di kawasan yang berlaku peningkatan kes denggi haruslah dilaksanakan dengan kadar segera. Hal ini dikatakan demikian kerana semburan kabus dapat membunuh pembiakan nyamuk Aedes dengan berkesan. Selain itu, masyarakat juga haruslah mengambil tindakan drastik dengan menghapuskan tempat pembiakan Aedes
dan pihak terbabit perlulah memberi pendidikan kesihatan di kawasan terlibat. Okey. Dah siap dah. Dah selesai, tak cikgu. selesai lagi. Kita baru nak beri markah, mereka dah selesai ya. Tak ada pun sekian terima kasih. Manalah spontan dengan santun tu. Terlupa agaknya ya. Ya. Tapi yang saya nampak lah ya, ketika pelaksanaan perbincangan tadi tu, murid saya dah mula mengaplikasikan unsur-unsur kesantunan berbahasa itu. Betul. Kalau Ria perasan dia ada sebut apa? Menurut pandangan saya. Bila dia nak mencela dia minta izin. Izinkan saya. Izinkan saya. Tapi macam tergantung juga tu. Ya, mungkin ini peringkat awal ya Ria. Betul, Nanti dengan latihan yang kerap ya, sebab SP ini ataupun standard pembelajaran hari ini baru peringkat permulaan, iaitu kita menggunakan perkataan sahaja. Okey, tahniah. Ria, ada markah dah ke? Saya tengah menulis, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan markah dahulu. Baik, boleh. Untuk markah anak murid saya pada hari ini, jumlahnya adalah 100 ya. Penilaiannya saya lihat kepada idea. Sebab mereka perlu mengambil idea yang ada dalam audio yang diperdengarkan tadi. Kemudian dari segi sebutan ya, intonasi, tata bahasa dan kesemuanya ini berjumlah 100. Dan untuk ini saya berikan markah yang paling tinggi lah ni ya. Paling tinggi kepada Nasrul. Sebab Nasrul. saya suka Nasrul nampak bersahaja. Nak tahu tak jumlah markah dia berapa ni Nasrul? Berapa, cikgu? Saya beri 85. Wah. Agak baiklah ya. Agak baik. Satu usaha yang baik. Okey, seterusnya saya juga beri markah tempat kedua lah ya. Tempat kedua lah ya. Saya beri kepada Nani. Nani ya. Suka panggil nama manja lah Nani ya. Iaitu 82 markah. Ya, seterusnya Nana. Nana pula kan. Okey, Nana pula saya beri markah 80. Berkongsi tempat yang sama dengan Nabil. Okey. Kalau Ria pula bagaimana? Saya sedikit saja perbezaannya dengan cikgu. Yang pertama saya berikan kepada Nani. Nani. Okey. Yang keduanya saya berikan kepada adik Nasrul. Dan berkongsi jumlah markah yang sama. Kita ada Nabil dan juga Nana. Samalah tu. Maknanya kalau dari segi penghakiman kan, nampak markah tu valid lah. Betul, kan? cikgu. Dan tahniahlah kepada anak murid saya kerana dapat membincangkan ya, berdasarkan bahan satu yang kita pendengarkan tadi, iaitu tentang wabak denggi. Ya, salah satu penyakit yang mengancam nyawa masyarakat kita pada hari ini. Okey, baik cikgu, kita nak teruskan lagi? Kita ada masa lagi ke Ria? Ada lagi, cikgu. Boleh. Boleh lagi ya. Satu lagi untuk bahan yang kedua, Satu cikgu. lagi. Okey, bahan yang kedua. Silakan. Okey, jom kita dengarkan. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan dan ko-kurikulum juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah itulah dia berjalan bahan dua kita dah pun perdengarkan tadi cikgu, dan saya pasti ada seorang murid yang akan memberikan rumusan tentang topik yang dibincangkan tadi. Okay, cikgu boleh pilih? Okey, kita nak berdasarkan bahan dua ni, kita tukar sikit aktivitinya. Ya, kita buat aktiviti penerangan. Saya nak minta seorang sahaja. Daripada 4 orang ni siapa agaknya? Nasrul boleh Nasrul? Okay. Untuk beri respon terhadap bahan yang diperdengarkan tadi, bahan 2. Okay. Apa maklumat yang Nasrul dapat? Okey, silakan Nasrul. Berdasarkan maklumat bahan tersebut, saya dapat bahawa penularan wabak seperti COVID-19, influenza A dan H1N1 semakin membimbangkan pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada lagi ke maklumat lain yang Nasrul nak kongsikan selain daripada 3 wabak penyakit yang kita bincangkan tadi tu?
iaitu COVID-19, influenza A dan juga H1N1 dengan izin. Ada lagi tak maklumat lain? Jadi disebabkan penularan ini, kita semua perlulah mengambil langkah-langkah yang berjaga. Boleh sebut tak langkah yang perlu diambil itu? Antaranya seperti kita hendaklah memakai pelitup muka. Oh, memakai pelitup muka. Betul lah ya, kalau kita Salah nak satu lah. salah satu untuk mengelakkan penularan wabak penyakit tadi tu, kita memang digalakkan ataupun memang wajib ya kena memakai pelitup muka. Okey, cikgu, berapa markah yang boleh diberikan kepada adik Nasrul kita? Okey, kali ni kita tak nak bagi markah, kita bagi bintang. Bintang, daripada 5, tadi 3, sekarang saya bagi 4 lah. Maknanya ada peningkatan. Yes, betul. Okey, baiklah, terima kasih cikgu. Sekarang kita nak berhenti rehat dahulu. Kita akan kembali selepas ini untuk Petua Bertutur. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Petah Bicara Tantun. Baik, Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Has Fariza. Kita nak teruskan pula Cikgu dengan Petua Bertutur. Okey, terima kasih Ria. Baik, kita dah pun melaksanakan beberapa aktiviti sebenarnya tadi ya. Ria pun dah saksikan. Pertama, kita buat aktiviti tunjuk cara yang dilakukan oleh Nabil. Nabil tunjuk bagaimana menggunakan dumbbell kan. Kemudian kita ada aktiviti perbincangan yang mana semua penglibatan ya anak murid saya yang melibatkan keempat-empatnya membincangkan tentang satu topik iaitu kawal sebelum tular. Dekat situ kita dah nampak ya murid saya dah mula mengaplikasikan ya aspek ataupun petua untuk spontan dan juga santun. Okey, dalam bahan yang kedua pula, kita dah dengar penerangan secara ringkas lah ya daripada saudara Nasrul. Maknanya kita dah laksanakan 3 aktiviti komunikasi lisan. Sekarang ni Ria tanya bagaimana petuanya. Kan? Petuanya yang pertama, bila kita nak memulakan sesuatu perkara iaitu untuk bertutur, kita perlu pelihara tutur kata kita tu. Maknanya kita kena fikir sejenak. Okey, bila dah dengar bahan yang diperdengarkan tu, fikirkan sejenak untuk analisis. Apa sebenarnya yang dikehendaki? Jika tadi kita sebut tentang panduan. Panduan apa? Panduan untuk mencegah penyebaran wabak penyakit seperti COVID-19, influenza A dan juga H1N1 tadi kan. Jadi kita cari kata kunci tu, kemudian kita susun kata-kata kita. Misalnya, mulalah dengan sapaan salam. Salam sejahtera kan. Pada hari ini, bagi sedikit intro. Pada hari ini, saya akan memberikan panduan panduan untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Berilah apa dia tadi, memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan satu perkara yang penting bila kita nak buat aktiviti spontan dan santun ni ialah kita perlu ada ilmu pengetahuan dia. Okey. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, ayat mudahnya tak boleh goreng lah. Kan, tak ada idea nak memulakan perkara tersebut. Jadi pendengaran kita perlu peka. Perlu dengar betul-betul, catat apa kata kunci, apa perkara penting dalam bahan yang diperdengarkan. Sebabnya salah satu yang diuji dalam SPM ialah kemahiran mendengar. Ketika kertas 4. Jadi semuanya aplikasilah. Kita berlatih dari sekarang. Okey, seterusnya kena ada keyakinan diri. Contoh, Ria sendiri kan, sebagai pengacara, bila menyampaikan senyum kan, kena tunjukkan keyakinan ya. Sebutan perlu jelas. Kosakata tu mesti tepat dengan situasi yang kita sedang alami dan sebagainya. Itu petua secara ringkas ni lah. Okey, seterusnya yang ni yang saya dapatlah ya, yang saya dapat rumuskan tentang aktiviti peta bicara tantun.
Untuk saya dapat apa? Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran pada hari ini. Sebabnya, aktiviti ataupun kemahiran bertutur ini agak sukar. Agak sukar ya, dan agak mencabar. Namun, ya, dari semasa ke semasa, sebab tu kita laksanakan PBD. Kita nak lihat apa kelemahan dan kekuatan anak murid kita supaya dapat buat intervensi. Okey, seterusnya saya dapat mengesan perkembangan murid. Allah. Yang ni mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Jika di peringkat awal tadi mereka macam segan silu sikit. Segan silu sebab ni perkara baru yang baru sahaja dipelajari. Ya, mereka rasa macam bagaimana nak menyesuaikan dengan kehendak ataupun objektif cikgu ni. Tapi kita nampak ada sedikit perkembangan, ada unsur majulah. Okey, seterusnya untuk saya dapat merancang ataupun mengubah suai kaedah pengajaran. Mungkin kita boleh pilih aktiviti-aktiviti yang lain seperti ceramah, ya, perbahasan, forum dan sebagainya. Okey, mengetahui keberkesanan pengajaran. Lepas tu saya buat tindakan susulan. Ria, saya nak minta pandangan daripada anak murid saya. Boleh, cikgu. Hari ni kita dah pun melaksanakan slot peta bicara, spontan dan santun. Boleh tak rumusan daripada anak murid saya? Siapa agaknya yang nak beri respon? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Okey, Nasrul. Kalau setiap orang lagi bagus kan, Ria? Betul. Okey, silakan. Okay, silakan Nasrul. Terima kasih. Rumusan yang saya dapat buat berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini ialah saya dapat mempelajari cara komunikasi lisan secara spontan dan santun dengan menggunakan perkataan yang bersesuaian. Okey. Seterusnya ada lagi ke? Mungkin kita boleh tanya. Hanani, silakan Hanani. Berdasarkan pembelajaran sebentar tadi, saya dapat mengenal pasti perkataan yang mempunyai banyak makna, maknanya lebih daripada satu, dan cara untuk menggunakannya bersesuaian dengan keadaan ayat tersebut. Keadaan. Kalau keadaan tu Nani lebih tepatnya kita sebut situasi ataupun konteks ayat. Ya, tak apa. Kita belajar, proses belajar. Okey, ada lagi ke yang nak beri respon? Okey, dan mungkin tu yang terakhir, cikgu. Yang terakhir kita kesetukan masa pada hari ini, dan mungkin selepas ini murid-murid di rumah juga ingin membuat latihan pengukuhan. Di manakah sumbernya kita boleh dapatkan, cikgu? Okey, untuk tindakan susulan murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Okey, sebenarnya aktiviti yang saya jalankan pada hari ini ialah belajar cara belajar. Maknanya kita contohkan daripada audio yang diperdengarkan tadi, kemudian mereka macam meniru semula lah. Maksudnya mempelajari sesuatu daripada audio yang diperdengarkan tadi. Dan untuk dapat rujukan tambahan bagi slot ini, murid-murid boleh rujuk dalam sumberku. Ini yang disediakan oleh pihak KPM lah ya. Dan akhir sekali ialah elemen merentas kurikulum yang saya terapkan pada sesi ini ialah bahasa dan nilai murni. Maknanya kita tetap juga memelihara kesantunan berbahasa dan kita nak ketika kita bertutur tu kita ada tingkah laku yang baiklah supaya dapat menawan dan juga menarik perhatian pendengar. Itu saja ya. Allah. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh aplikasikan untuk kita bertutur secara spontan, cikgu, dan masih lagi menjaga kesantunan bahasa. Itu yang paling utama. Ya, betul. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin memberikan tunjuk cara tentang sukan cimrama. Dalam meniti arus kemodenan ini, sukan cimrama semakin dikenali di mata dunia kerana keistimewaan dan keunikannya. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai cimrama? Cimrama merupakan sejenis sukan yang menggabungkan beberapa unsur, iaitu muzik, gimnastik, ballet dan radas. Secara umumnya, terdapat 5 radas yang biasa digunakan oleh atlet cimrama. Antaranya adalah bola, belantan, gelung, tali dan reben.
Terdapat beberapa jenis pergerakan dalam gym rama. Antaranya adalah imbangan, melentik, meringkuk dan meluncur, gerak edar, pusingan badan, lompatan serta Didik TV KPM